Assalamualaikum, hai saya Syuk. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Baik, kita tak lain tak bukan, ni lah orang kata salah satu platform cerita seram ni kan. Yang orang kata aku rasa tak ramai lah buat macam kita ya, caller kan. Ada yang berminat, ada yang tidak. Sebabkan kekangan orang kata jarak kan, masa. Jadi kita ni sebenarnya berminat nak dengar semua cerita. Jadi kita buat platform macam ni pada yang ada cerita tertunggu-tunggu nak luar kan. Sebab tak semua orang boleh terima cerita macam ni. Betul. Kan, jadi kita orang kata ini satu platform untuk kita berkongsi, berhibur dan orang cakap menimbul ilmu lah. Yalah, orang kata lain orang lain cara dia minat kan. Ada orang suka cara orang ni ceritakan balik cerita seram. Ada dia suka direct terus daripada orang yang mengalami sendiri kan. Ya, betul. Cuma itulah bila cerita pasal seram ni kan Syuk, kita dengar sebagai hiburan lah. Janganlah kau terlampau taksub sangat kan. Betul. Alright, jadi kepada anda ni yang tengah tengok Santai Chill sekarang ni, jangan lupalah untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe tu, thank you so much. Kita minta lah support diorang supaya kita dapat capai 100,000 subscriber pada kali ini. Ya, betul. Okay, kali ni Mi, favorite aku Mi. Betul. Kan? Dari dulu sampai sekarang lah, tak lain tak bukan dari Borneo Mi, Kak Lin. Nah, itu. Dua episod sebelum ni berjaya buatkan aku meremang tanpa berhenti lah. Oh, pasal solat man. dengan budak sekolah atas pokok tu. Sur man. Orang kata kalau makan tu memang sur lah. Kalau orang Sabah kata padu bah, padu. Iya ke? Kau pakai bantai orang Sabah marah ni bah. Tapi itulah memang betul padu lah Kak Lin kan. Tapi itulah sedar tak sedar Kak Lin ni dah orang kata dah masuk setahun dah dengan kita ni. Betul lah. Dari part 1 sampai ke episod kali ni dah part 7 dah geng. Ya, betul. Terima kasih Kak Lin sebab setia bersama dengan kami. Okey, Assalamualaikum Kak Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Okey, Kak Lin dah makan lah? Dah. Alright. Kak Lin, macam kalau kita check lah kat orang komen kan, sangat memberangsangkan ya. Ramai minta cerita Kak Lin ni kan. Katanya cerita Kak Lin ni meremang. Kan. Tapi kena faham juga ni, cerita seram ni kadang-kadang tak semestinya kita nak meremang kan. Kadang-kadang ada lucunya kan. Kadang-kadang aku kata ada apa, misterinya. Okey. Dia pelbagai lah. Betul. Okey Kak Lin, pada yang belum kenal tu boleh tengok previous video kan. Kita tak nak Kak Lin orang kata apa, intro je penat lah kan. Orang dah lama kenal dah Kak Lin ni. Betul. Okey Kak Lin, cerita yang pertama ni Kak Lin, kali ni pasal apa Kak Lin? Cerita pertama ni masa kakak berumur 9 tahun. Kakak ni dulu tinggal dengan arwah nenek kan. Dia tak menetap dengan mak sama abah. So, kakak saya yang nombor 2 sama yang abang sulung menetap dengan nenek juga. Jadi saya ni excited mau ikut macam diorang, ikut dengan diorang lah. Mak bapak saya ni diorang kerja kayu balak kan, selalu berhijrah dari daerah-daerah macam daerah Tawau, Kelah Datu, kadang ke Kinabalu. Itulah. Jadi rasa tak best lah kan pindah randah
Jadi tinggal dengan nenek. Cerita ni berlaku masa umur kakak 9 tahun. Kakak ni tinggal kampung nenek ni dia antara Indonesia dan negeri Sabah. Dia di tengah-tengah lah. Kalau orang tahu tu pasti tahu tu di mana kampung tu lah. Okay. Alright. Rasanya kita boleh mulakan cerita yang pertama ni. Dipersilakan. Okay, masa ni kampung kakak tinggal dengan nenek, arwah atuk, ada makcik, ada 3 orang lah makcik, tapi seorang tu dah berkahwin dan punya seorang anak umur dalam kejadian masa berlaku umur anak dia tu dalam umur 8 bulan lah. Suatu petang makcik ni telah menyuruh kakak ni cuci botol susu anak dia. Jadi dia cakap, Min, pergi cucikan acil. Acil tu dalam bahasa Banjar, tahu tak bahasa orang Banjar? Orang Banjar cakap acil tu makcik lah maksud dia. Dalam bahasa Banjar tu acil. Dia cakap, tolong basuhkan acil botol susu ni. Okey, saya cakap. Jadi saya pergilah ke dapur. Sedang basuh botol susu tu dengan sabun kan. Lepas tu kena letak air sikit. Dalam tengah kita kusyuk membasuh botol tu, tiba-tiba terasa saya punya baju ni seolah-olah seperti ada yang menarik. Baju kakak ni lah. Jadi kakak jeling lah. Ada seorang budak lelaki, umur dia macam lingkungan 3-4 tahun macam tu lah. Jadi kakak jeling. Kakak tak rasa takut, macam biasa-biasa lah. Perasaan masa tu tak ada fikir apa-apa lagi lah kan. Jadi lagi lah. Lepas tu tiba-tiba saya cakap, macam mana pula kali kedua saya jeling, tiba-tiba dalam hati berkata, siapa pula budak lelaki ni? Then bulu roma pun meremang naik. Kita bulu tangan, muka semua goosebumps kan. Then bila pandang sekali lagi, dia tersengih. Anak siapa ni lelaki? Saya ingat kira adik sepupu saya tu baru usia 8 bulan kan. Jadi di rumah tu yang kecil hanya saya sama dia. Jadi dia tersengih. Apa saya tengok kali ketiga, dia punya gigi dia macam gergaji, tak rasa. Dia tersengih. Lepas tu mata dia terkeluar sebelum kakak masa tu terus botol yang saya pegang tu terpelanting. Saya buang kerana saya takut. Dan saya berteriak lah, lari ke ruang tamu. Lepas tu kasih tahu dengan nenek sama makcik, ada budak lelaki di dapur. Dia pegang baju ni, dia pegang, menangis-nangis lah kakak masa tu, ketakutan dengan bergemetar badan tu kan. Lepas tu nenek pergi ke dapur sama makcik. Orang cakap yang makhluk tak ada dah. Sejak dari situ, kalau ke dapur kakak mesti minta teman. Saya takut. Jadi arwah nenek cakap, dia benda tu dia singgah-singgah je. Dia cakap mungkin makhluk halus lah, mungkin mau bermain dengan kakak. Tapi kakak ni takut dengan dia. Itulah cerita yang pertama. Ringkas je. Tapi bagi kakak tu kira menyeramkan jugalah. Yalah, ringkas tapi dari tadi meremang juga. Yalah, bila Pat Kak Lin cakap gigi dia macam gergaji tu, aku boleh bayangkan dia ni macam satu makhluk yang mengerikan lah. Dengan mata terkeluar tu kan. Dan boleh tak Kak Lin describe, beritahu tak macam mana dia punya fizikal tubuh badan dia, ataupun sama ada baju yang dia pakai masa tu? Dia pakai baju macam warna putih-putih kelabu lah, macam lusuh-lusuh lah pakaiannya. Berseluar pendek ke? Tahu pula awak ya. Tak ada. Teka. Sebab selalu kalau hantu jarang tutup aurat, Mat. Jarang pula tengok hantu pakai seluar renang kan. Itu punya pasal kan. Sebab aku memang aku teringat Joe On sebenarnya. Itu macam tu lah bayangan aku tu. Jadi aku tu fikirlah seluar pendek. Tu aku cakap tu. Yelah, kita dalam kalangan jin ni pun ada peringkat umur, ada budak kan. Ada yang dah hidup beratus tahun. Dan fizikalnya ni kita tahu boleh berubah-ubah. Jadi mungkin masa tu, waktu tu dia saja nak ganggu Kak Lin. Dan mungkin dia pun sedar Kak Lin ni sebenarnya kadang-kadang dia boleh nampak. Jadi nak kacau lah. Kalau aku pun nampak budak ni, budak mana ni kan, yang mata terkeluar tu Kak Lin, dia
pada asalnya memang dah terkeluar ataupun Kak Lin sedar matanya bila Kak Lin pandang lama-lama dia terkeluar sikit-sikit? Yang kali ketiga macam tu lah, baru perasan biji mata macam tergantung-gantung. Okay. Agaknya dia tahulah Kak Lin tengah basuh botol susu kan. Dia tarik gak nak juga. Tak kan Kak Lin cakap, ni anak siapa ni? Tengok dia sekali dia kata, Kak Lin ni lambat. Dia kata lambat ni kan. Keluarkan mata siap. Dia kata nampak macam hantu. Okey. Yang pertama, Remang. Nasib baik pakai lengan panjang. Itulah pasal aku terpaksa cover ni Mat. Kau tak malu orang tengok. Alright. Itu kisah pertama dia Kak Lin kan. Kita tak puas Kak Lin. Macam biasa Kak Lin, nombor 2 ada ke Kak Lin? Nombor 2 ni berlaku masa umur kakak dalam 14 tahun. 14 tahun. Dah dewasa sikit, dah remaja masa tu. Alright Kak Lin, cerita yang kedua. Cerita nah. Orang Kedah nah. Okay Kak Lin, original dari Sabah, dipersilakan. Okay. Ni terjadi di kampung je lah. Sebab kakak tinggal dengan nenek tu sampai tingkatan 2 lah macam tu. Lepas tu lepas tingkatan 2 saya berpindah ke Tawau kan. Jadi ceritanya terjadi di kampung di mana tempat saya membesar ni. Di daerah ni memang pelbagai kaum, ada suku kaum Bugis, Kidung, Banjar, macam-macam bangsa lah. Jadi kebanyakan orang-orang tua yang menetap di kampung ni, diorang mengamalkan ilmu bertujuan untuk sebagai pendinding, menjaga harta benda, untuk menjaga orang cakap diorang punya kekayaan diorang, lepas tu untuk menambahkan kekayaan diorang juga lah. Tuan ilmu ni lah yang diorang anut ni kan, yang diorang tuntut ni. Jadi salah seorangnya yang terkena ni kakak sepupu saya lah. Kami memang sebaya, memang kami best friend. Kakak ni dia mengidap penyakit jantung berlubang. Dia selalu sakit. Every month mesti pergi hospital. Dan dia tak mampu lah nak pergi sekolah kan. Jadi satu hari dia teringin nak makan ketam. Ketam kalau dekat Sabah, ketam bakau tu. Tahu tak ketam bakau yang warna hitam sikit tu? Ketam bakau tak pasti pula lah. Jarang dia dengar. Ketam, dia berisi lah dalam dia kan. Lebih banyak berisi daripada ketam yang warna biru tu. Okay. Dia teringin makan, mak kepada arwah ni belikan lah. Kira mak dia ni macam pangkat saya dengan saya. Ni kakak sepupu dia makcik lah ya. Makcik kan, cik sepupu. Dia belikan. Yang penjual ni salah seorang pengamal ilmu. Ilmu hitam. Yang penjual ni lah. Dia memang kaya, tapi dia punya part time tu dia jual ketam dekat kampung tu. Dan bila dia tahu kakak sepupu saya ni seorang yang berpenyakit, jadi dia secara tiba-tiba dia bertanya dengan makcik. Dia cakap, si ni dia mau makan ketam ke? Bagus ni, dia cakap, untuk kesihatan. Bagus ni. Jadi mak kepada sepupu ni belilah kan dua ikat macam tu, dimasak. Bila kakak sepupu makan, mula-mula okey, kali esoknya dia tak dapat bangun. Makin hari makin kalau malam dia selalu meracau. Dia cakap sakit perut, dia bawa pergi hospital. Tak ada sakit, cuma yang ada tu masalah jantung dia sajalah. Tapi masalah usus apa tak ada. Semua normal lah doktor cakap. Tapi masalahnya dia selalu kepanasan. Jadi bila malam, asal pukul 10 malam, kami satu kampung manggil jemaah masjid untuk datang ke rumah baca Yasin. Masa dibaca Yasin tu, seluruh orang dalam rumah tu boleh dengar. Di bawah kolong rumah tu terdengar seperti orang melolong kesakitan. Asal kita orang baca Yasin. Tapi yang kakak di atas rumah ni, yang kakak sepupu ni, dia pun kesakitan juga. Macam kata, aduh sakit mak, macam tu. Dia kat bawah kolong ni pula, dia kesakitan. Tolong, suara dia garau sangat, suara dia macam lelaki tua, suara dia. Tolong, jangan baca, dia cakap, aku mau tinggal dalam badan dia, yang dengar ni kakak. Sebab kakak dia kan, biasalah kalau kita budak-budak kan,
masa tu remaja lagi kan, kita orang kumpul-kumpul dekat tangga kan, dengar kawan-kawan yang lain tak dengar, tapi yang dengar kakak. Lepas tu ada juga yang imam tu dengar juga, yang membaca tu dia tiba-tiba turun. Saya cakap selepas Yasin tu dia turun ke bawah rumah cari. Benda tu tak ada. Yang kakak sepupu ni semakin hari semakin kurus, tapi dia kuat makan. Dia sikit nak makan, benda yang nak makan ketam. Dia tak mau makan lain. Nak makan ketam je. Jadi arwah nenek kakak ni dia pengamal perubatan juga, seorang yang macam dukun lah, tapi dia arwah nenek ni dia taklah macam orang lain punya ilmu macam biasa orang. Ilmu dia orang ni pernah dengar tak perakang? Tak pernah Kak Lin. Tak pernah. Perakang ni ini ilmu hitam. Dia diamalkan tujuan untuk kekayaan. Apabila diamalkan, orang yang mempunyai ilmu ini dia kena mencari satu tumbal, tahu tumbal? Korban untuk mendapat kuat ilmu dia. Jadi bila ada orang sakit, dia orang suka dengan orang sakit tu. Jadi dia sikit-sikit makan. Orang yang dalam badan tu dia masuk, dia makan yang dalam badan orang yang sakit tu. Nanti lepas tu yang ilmu yang terkadap dengan kak sepupu ni, inilah yang digelar. Menganut dia tu ilmu perakang. Sebab dekat kampung tu tak ada orang mengandung. Biasa orang yang mengamal ilmu hitam ni yang saya gelar tadi tu, dia suka wanita yang mengandung, bayi dan orang yang sakit. Tu. Dia suka macam tu. Jadi kebetulan kakak sepupu ni sakit memang kan, yang antibody dia lemah. Jadi itulah badan dia sudah dimasuki dengan ilmu tu. Jadi arwah nenek mengambil inisiatif, selain berubat secara panggil orang masjid setiap malam mengaji, nenek juga mengubat arwah ni lah. Masa malam pertama diubat tu, arwah ni masa diubat, dia tengah dibaca-baca, tak apa arwah nenek baca, kasi tutup badan dia pakai kain. Badan dia terlambung naik ke atas. Terlambung Macam terapung Terapung. Terapung apa? Kita orang satu rumah nampak masa tu. Arwah nenek ni dia buat macam conversation lah dengan orang yang ni, bercakap kan. Dari mana dia cakap, kenapa kau masuk dalam badan budak ni? Dia cakap aku suka sebab dia wangi. Dia cakap jadi bila nenek cakap, kau keluar sebelum aku bunuh kau. Harus kau keluar, dia cakap. Kita bincang cara baik, tinggalkan badan budak ni, kau balik ke tempat asalmu, dia cakap. Tak boleh, aku mesti, sebab kalau aku tak buat macam ni, aku punya ilmu, dia cakap tidak akan kekal dengan aku. Jadi nenek ni terpaksa gunakan kekerasan kan. Jadi banyak hari lah juga diubat, macam sebulan lebih. Satu malam yang lebih teruk tu, bila kami disuruh membaca surah Al-Zilzalah tak silap saya dalam Al-Quran. Surah tu yang membaca kakak saya, abang saya, yang 3 orang disuruh baca. Membaca tu rumah bergegar. Rumah kampung tu bergegar, seolah-olah macam ada orang goyang. Dia yang arwah kakak sepupu ni, dia melang kesakitan. Kemudian sesuatu keluar dari mulut dia. Apa tu Kak Lin? Macam kain hitam keluar dari mulut dia. Dia muntah kan, keluar. Muntah hitam, lepas tu keluar air kain hitam. Lepas tu dah 3 kali dia muntah, dia meninggal dunia. Lepas masa dia meninggal dunia tu pun, dia sebenarnya sudah meninggal, tapi badan dia tu, yang orang yang mengasih ilmu tu masih tumpang dalam badan dia kan. Dia terpaksa panggil jemaah di masjid, dan ada imam baca sesuatu macam azan kan. Dia keluar, lepas tu kita orang dengar satu rumah tu macam berlari-lari, tak, macam tu lari. Lantai rumah dengar, lepas tu goyang kan, goyang seperti digoyang. Lepas tu terdengar macam bunyi anjing menggonggong, macam kena pukul. Macam anjing menggonggong tu macam mana Macam kalau kita pukul dia macam kesakitan tu, macam tu. Macam tu. Lepas tu senyap.
Dan arwah tu punya badan pun terletak elok-elok dekat bawah. Dekat tilam dia tu. So macam itulah dia meninggal. Memang sedih sekali lah bila ditengok badan dia berlubang-lubang dekat perut. Berlubang Kak Lin. Ya, berlubang. Macam mana boleh berlubang tu? Benda tu makan di dalam kot. Tak, Ya. dia punya berlubang tu macam mana Kak Lin? Ada nampak usus ke perut semua dalam tu? Biru-biru. Berlubang seperti dicucuk jarum. Ingat besar-besar lubang dia. Ada besar lubang dekat belakang dia. Berlubang. Okay. Dekat tulang belakang tu berlubang. Padahal dia sakit 1 bulan saja kerana ilmu tu. Lepas tu 2-3 hari kita orang dengar yang penjual yang menjual tu meninggal dunia juga. Meninggal dunia. Itulah orang cakap kalau pergi ni zaman sekarang ni kira beruntung lah. Mungkin orang cakap orang takkan percaya selagi tak nampak depan mata kan. Betul. Tapi kakak percaya ilmu ni tetap ada sampai sekarang. Sebab benda ni diorang akan warisi kepada keturunan mereka. Dia semacam saka. Betul. Ini yang cakap sebenarnya penting ni kita pilih penjual makanan ni ataupun supplier mana-mana kan. Dan sebenarnya dalam Islam pun ada garis panduan dalam niaga, dalam membeli juga dan ada doanya sebenarnya ni. Kan? Bukannya kadang-kadang kita memilih ataupun orang kata apa? Kita nak judge ke cerewet, bukan. Tapi sebenarnya macam kita memang kena tengok siapa yang penjual tu baru kita beli. Yang ni bukan aku cakap kan. Yang ni dalam Quran sini pun ada cakap lah. Okay. Penting kita kena tengok orang yang jual tu ialah dari segi halal haram kan. Dan lagi-lagi dia melibatkan makanan. Betul. Dan ini first time lah aku dengar. Selalu kita dengar orang guna ilmu ni jadi pelaris kan. Yang ni dia nak ilmu dia ni jadi lagi kuat. Dan dia mencari orang yang sakit, mengandung dan juga ada baby. Ilmu apa? Kerapung. Apa tadi bunyinya? Perakang. Kalau dekat Semenanjung kali maybe digelar dia seolah macam pelesit juga, tapi tak sama juga benda tu. Faham. Macam juga yang kepala terbang tu macam tu dia lah dia. Tuju. Dan akhirnya bukannya dia lagi kuat ni, meninggal juga dia kan. Tapi betul lah aku setuju macam apa yang aku cakap kan. Kalau kita nak beli makanan ke beli apa-apa barang pun urus niaga kan. Yang penting sekali kita tengoklah siapa yang kita nak berurusan dengan tu kan. Dan juga apa yang aku belajar daripada apa yang Kak Lin sampaikan kan. Di samping kita ni, aku teringat satu perkara lah. Yang dalam hidup kita ni kita jangan menonjolkan ataupun tunjuklah kita punya kebahagiaan, kita punya usia ataupun kita punya harta. Dan dalam masa yang sama kita juga jangan beritahu kita punya penyakit lah. Mungkin dorang akan mengambil kesempatan macam apa yang berjadi kat cerita Kak Lin ni. Ya, kalau tak jadi macam ni kan. Okey Kak Lin, saya nak tahu yang Kak Lin nampak yang arwah tu terapung kan. Saya sebelum ni ingat dia sekadar dalam cerita dalam TV. Itulah pasal. Dia terapung tu tinggi ke Kak Lin daripada tilam ke ataupun lantai? Dia macam sejengkal jari kita lah. Okey, faham. Maksudnya boleh tahan dia ilmu ni sampai makan tuan tu. Alright. Okey, ini orang kata banyaklah pedoman kita belajar pada cerita kedua ni. Masya-Allah. Right. Okey, Kak Lin. Kita minta lagi satu kot. Boleh? Boleh ke Lin? Boleh Kak Lin? Boleh. Alright. Terbaik lah. Dipersilakan Kak Lin. Okey. Yang cerita ketiga ni, cerita ni bukan kakak yang mengalami tapi makcik kakak lah. Tapi memang seram lah. Dia ni seorang pencinta bandel. Memang pencinta bandel lah. Jualan-jualan bandel, barang terpakai, kasut terpakai semua dia minat. Dia minat beli. Yang tadi makcik kakak ni dia kerja dekat Pulau Labuan. Jadi dia cakap hari dia pergi satu pesta bandel. Jadi dia terjumpa kasut memang dia idam-idamkan lah. Sangka dia cakap dapat, dia cakap harga RM80, tengok cantik, dia cakap macam tu. Ini dia cerita dengan kakak masa tu. Kakak tinggal di KL lah. Kami berjumpa dengan KL. Dia cerita lah. Dia punya cerita ni lah.
Jadi dia beli RM80 sepasang kasut. Mula-mula dia cakap harga tu RM150. Tawar-tawar dapat RM80. Tapi memang itulah yang diidamkannya, kasut berjenama dari Jepun, dia cakap. Jadi bila balik rumah, dia cek kasut tu memang tak ada cacat celah lah, cuma ada satu tompok warna merah dekat dalam tapak kasut tu. Dekat dalam tapak kasut tu lah, yang plastik di bahagian dalam tu kan. Dia cakap, I say, dia cakap, kalau aku tahu macam ni tadi, aku minta kurang lagi, dia cakap. Apalah, dia cakap. Baik, mulainya ni bukan bahagian luar kan. Dekat dalam, apalah, dia cakap, nanti bersihkan lah. Jadi dia kasih bersih. Dia cuba kasi bersih-bersih, dia lap-lap pakai tisu basah, tak boleh hilang. Dia cakap, mungkin ni, dia cakap, cat kali ni, dia cakap. Malam tu punya excited ada kasut kan. Jadi dia mau kasih matching lah dengan baju mana yang sesuai untuk pergi kerja esoknya. Dia buka lah almari, pilih-pilih baju, dapatlah satu baju tu sesuai lah dengan kasut yang bakal dia pakai esok. Sampai berjaga jam 11 malam. Jam 11 malam dia baru tidur. Sedang lepas tu dia tidur lena, dia cakap tiba-tiba dalam jam 2 pagi macam tu dia terjaga. Dia rasa haus, dia nak pergi minum lah kan. Dia keluar dari bilik dia pergi dapur, dia minum. Masa dia pergi dapur tu hanya satu lampu saja hidup dekat ruang tamu, dia cakap. Tapi lampu yang kuning-kuning tu lah, dia cakap, tak semua hidup kan. Dia kan menyewa. Dia menyewa, ada 3 orang. Makcik kakak ni, dia ni kerja nurse. Dia punya shift pagi lah. Tapi bukan nurse macam nurse kerja hospital kerajaan, tak, dia swasta. Okey. Jadi masa dia pergi minum tu, dia ternampak sesusuk tubuh seorang wanita membelakangkan dia. Okey. Jadi dia ingat kawan dia. Sudahlah tu Nur, bergayut dengan tunang kau tu. Dia cakap dah pukul 2 pagi kau belum tidur lagi. Dia cakap macam tu. Jadi si kau yang susuk tubuh ni diam je orang batu. Lantak kau lah, dia cakap. Dia minum, lepas tu dia masuk dalam bilik. Dia masuk dalam bilik. Terus dia tengok, si Nur kan kerja shift malam. Lepas tu si Ika pun, dia cakap tak balik. Sebab dia balik kampung, kawan dia tu. Jadi saya cakap, siapa kau gerangan yang tadi aku buat? Mungkin Nur tu. Kau tu cakap tak jadi pergi kerja ni. Dia cakap, aku nak tidur lah. Dia cakap, dia masuk, dia baring-baring lah. Dia sambung balik, tidur. Lepas tu masa dia nak selena tu, dia cakap dia dengar bunyi tapak kaki dekat luar ruang tamu, depan pintu bilik dia tu kan. Tapak kaki ulang-alik. Dia cakap, siapa ni? Dia cakap, jalan-jalan di luar ni. Dia cakap macam tu. Sudah-sudahlah, aku nak tidur dia cakap macam tu. Dia ingat kawan dia lah. Aku tahu kau ni Nol nak takut aku, dia cakap. Lepas tu dia buka pintu. Dia buka, tak ada orang dekat luar. Lepas tu dia ambil dia punya earphone. Dia kasih bunyi kuat-kuat lah lagu. Lepas tu dia tidur lah sampai ke pagi. Itu esok paginya dia pergi kerja macam biasa. Dan dia balik dalam jam 1 pagi. Masa nak balik jam 1 pagi tu, dia rasa seolah-olah dia seperti diekori. Orang yang mengekori dia tu, dia ada menyanyi tau. Nak tahu lagu apa? Apa tu? Lagu Jepun. Tapi lagu Jepun tu yang macam zaman Piramli. Pernah tak dengar lagu Piramli yang Miyato Okai no Sora Akete? Itulah lagu dia nyanyi. Tapi suara dia terlampau mendayu-dayu lah. Dia cakap, Mina Jepun mana? Dia cakap, jalan di belakang aku ni nyanyi lagu Jepun ni. Dia cakap macam tu. Lepas tu bila dia menoleh, tak ada orang. Dia cakap lepas tu dia jalan lagi. Perasaan aku dia ni kan cakap lagu dia kereta kot. Dia cakap jalan kaki kan. Mau balik ke apartmen dia tu. Masa nak naik lift tu, dia dengar lagi lagu tu. Tapi sayup pula dia. Niat Mukayu macam tu. Terus kembang lah bu. Dia tu meremang lah bulu roma dia. Dia cakap dia ekori aku ke? Dia cakap. Lepas saya tengok tak ada juga orang yang nak masuk lift sama dia, tak ada kan. Hanya dia seorang saja, dia cakap. Lepas tu dia tekan tingkat berapa dia mau naik ke rumah dia tu.
Cepat-cepat dia keluar. Bila nak keluar tu, dia dengar lagi macam tu. Kali ni lagi, dia cakap macam tu. Terus dia cakap dia pun lagi lah macam entah apa dia, tapi dalam bahasa Jepun dia cakap. Terus dia teringat kasut yang dia pakai tu kan dari Jepun. Kasut yang dia pakai tu dari Jepun. Lepas tu Allah, macam ya Allah, yang aku dengar ni bukan manusia kah? Bukan manusia kot, dia cakap. Ya Allah. Lepas tu dia nak buka pintu grill tu. Kunci pun dia tak tahu di mana, sudah dalam handbag dia tu. Lepas tu dia tekan bell, minta buka pintu dengan kawan dia. Kawan dia pun tak sedar-sedar, tak buka pintu. Yang kasut yang dia pakai tu, dia cakap seolah-olah macam susah dia nak buka. Melekat. Yang dia pakai tu ketat. Dia nak buka, dia tendang macam mana pun itu. Lepas tu lagu Jepun tu terngiang-ngiang dekat-dekat dengan telinga dia tu. Mengelilingi dia cakap lagu Jepun tu. Lepas tu dia, yang dia ingat masa tu dia baca Al-Fatihah saja. Surah lain dia tak ingat baca. Itulah kawan dia bukakan dia pintu, masuk dalam rumah, kasut tu dia baling dekat luar, dia cakap. Itulah dia cakap, dia seram betul. Rupanya kasut tu maybe orang mati punya kot. Itulah dia punya andaian kan. Sebab ada tanda darah tu kan. Mungkin darah dia mula-mula cakap pewarna, tapi lepas tu dia teringat kasut yang dia beli tu. Lama dia memikirkan, dia cakap, kenapa aku diekori orang Jepun? Apa kaitan orang Jepun tu, hantu Jepun tu dengan aku? Dia cakap tadi dia ingat kasut tu. Jadi kawan dia yang satu rumah dia tu cakap lah, entah kasut yang kau beli tu kasut mangsa kemalangan ke? Dia cakap begitu. Itulah pengalaman si pencinta bandel. Sekarang dia, kalau dia pergi bandel lagi, dia tak mau dah beli yang kalau ada tanda-tanda something yang itu, berhati-hati sudah sekarang, dia cakap. Tapi minat dia masih lagi dengan bandel-bandel ni. Kita orang kaki selam juga ni, bahaya bila dah dengar ni. Ini Cuak kali pertama ni aku dengar cerita seram bandel ni. Selam bandel. Seram bandel. Seram selam bandel. Tu tajuk editor. Okay. Alright. So, selalu ni yalah, harga kalau kita tahu barang, kalau orang Malaysia ni seller tahu barang Japan harga tinggi sikit pada Malaysia. Yalah. Kan? Sebab apa? Kali ni dia bukan dapat kasut je, sekali package dengan hantu Jepun sekali dapat. Kan? Dengan dia nyanyi lagu sekali. Kata ni bukan barang-barang biasa lah. Tapi sebelum ni macam aku pernah dengar juga cerita Abang Zul Tobing kan. Cerita pasal kasut juga. Kasut juga. Kan? Yang ada darah tumpukan dalam tu. Kisah macam contoh macam tadi lagu tu kan. Mungkinlah ada, kalau korang yang orang Jepun tahu tu lagu apa kan? Aku tak hafal ni. Miyato Zora Negete, lebih kurang macam tu lah bunyi dia kan. Kalau aku lagu yang aku tahu Ora Kalau aku lelak, itu je lah yang aku tahu kan. Jadi jadi takut jugalah, kena berhati-hati lah sebenarnya bila nak beli bang bandel ni, kena tahu mana datang barangnya tu. Betul. Dan bila macam biasalah, tengoklah, check kan condition kan. Bila dah ada yang benda-benda pelik ni, kalau murah pun elak dulu, jangan ambil lah. Risau dapat benda macam gini lah. Check dululah, takut ada bila tumpukan darah tu jangan ingat cat kan. Mungkin pemberatnya darah. Betul. Kita tak tahu mana datangnya barang-barang macam ni. Cuma itulah Kak Lin, saya nak risau aku pakai jaket ni kan. Bau selam ni. InsyaAllah. Ini kalau jackpot ada duit dalam tu. Betul. Ya, cuma saya nakkan kepastian lah Kak Lin kan. Bila Kak Lin cakap yang apa, makcik ke member yang beli kasut bandel tu, dia merupakan seorang nurse. Jadi saya anggap yang kasut tu warna putih lah kan. Cuma saya nak tahu ya, sosok wanita yang sentiasa follow dia tu, adakah dia berseragam uniform nurse juga? Dia cakap dia tak, yang dia nampak kat ruang tamu tu hanya entiti berbaju putih lah. Itu saja dia cakap. Tapi dia tak adalah sangka macam sangkaan daripada dunia lain kan tu. Dia macam dia kurang baju ni lah, kakak cantik lah kot. Cuma mungkin dia pendek sikit skirt dia
Jepun. Orang Melayu lengan panjang kan. lutut Dia tu Jepun mungkin baju putih, lengan pendek. Pendek sini, pendek sikit skirt dia. Macam ada Jepun. Boleh jadi. Boleh jadi kan. Akhirnya sampai Malaysia lah. Shipping. Alright, aku nampak tak bila cerita Kak Lin ni aku cakap memang rare lah. Lain pada yang lain. Dan yalah, bandel mana kau nak dapat cerita ni. Ini salah satu lah kita dapat pada Kak Lin. Terima kasih Kak Lin sebab sudi berkongsi dengan kami. Kami sangat hargai sampai dah episod keberapa ni Mi 7. Komen banyak lagi korang minta yang bukan-bukan. Itu pun ada gak yang minta sampai 4-10 tu. Segan kita ni. Amat betul. Segan nak minta macam mana lagi dengan Kak Lin kan. Tapi kalau Kak Lin ada PM je lah. Kita segan. Kita segan nak minta lagi kan. Korang doa-doa je lah kalau Kak Lin terbuka hati nak berkongsi. Lembutkanlah hati Kak Lin. Okay Kak Lin, macam biasa mungkin Kak Lin ada pesan yang nak disampaikan pada kita punya penonton Santai Chill. Terima kasih kerana sudi dengan cerita kakak. Tapi diharap janganlah orang cakap terpengaruh dengan cerita-cerita mistik ni sampai kita percaya yang lebih daripada Tuhan kan. Betul. Okay. Alright. Ya. Orang kata kita takut yang pertama Allah Tuhan kita kan. Dan kebergantungan yang ni nak pesan kan. Bila kita berubat tu bukan pada perawat, pada Tuhan. Kan selalunya orang duk cakap nak jumpa ustaz ni tak power. Dia bukan power tak power kan. Macam mana kita ni ikhtiar dan mohon pada Tuhan. Betul. Itu semua power tak power tu level usaha kan. Dan betul. juga level kemahiran dia. Selebihnya Allah yang tentukan sama ada Allah bagi sihat ataupun tidak. Betul. Ujian lah cerita dia. Ya betul. Alright, jadi kepada anda kan, macam mana cerita Kak Lin pada malam ni? Kalau nak 48, komen nak 48, 9, 10 sampai 20. Jangan melampau sangat. Alright. Jadi terima kasih kepada korang kerana sudi melayan Santai Chill dari awal sampai habis video ni. Dan juga terima kasih juga kepada Kak Lin kerana sudi berkongsi dengan kita. Dan tengok tu jangan lupalah like, share dan juga subscribe. Yang dah subscribe tu thank you so much. Kita jumpa di video akan datang. Stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.